Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah berkenan menerima menghadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mesyuarat pra-kabinet di Istana Negara dijadwalkan pada jam 4 petang ini. Istana Negara dalam satu kenyataan berkata, sesi mesyuarat pra-kabinet itu cukup istimewa buat kedua-dua pemimpin, khususnya kepada Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah. Ya, kerana ia merupakan sesi menghadap terakhir sebelum Sri Paduka Baginda menamatkan tempoh pemerintahan sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16 pada 30 Januari depan. Sejak menaiki takhta sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16, Sri Paduka Baginda telah berkenan berangkat menghadiri mesyuarat pra-kabinet sebanyak 160 kali, termasuk sesi hari ini dengan 4 Perdana Menteri Malaysia, kata Istana Negara. Turut hadir pada sesi hari ini Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali. Mesyuarat pra-kabinet adalah antara aktiviti mingguan atau rutin utama Sri Paduka Baginda untuk berbincang dan bertukar pendapat bersama Perdana Menteri berkenaan urusan dan isu-isu berkaitan kerajaan. Al-Sultan Abdullah menamatkan pemerintahan sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16 pada 30 Januari ini selepas bersemayam di atas takhta kerajaan Malaysia selama 5 tahun bermula 31 Januari 2019. Tan Sri Muhyiddin Yassin kesal dengan kejatuhan ringgit yang jatuh ke peras terendah dalam 26 tahun. Pengerusi Perikatan Nasional PN itu mendakwa setakat ini beliau tidak nampak Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mampu untuk memberikan penyelesaian tuntas kepada permasalahan rakyat yang kian meruncing ketika ini. Walaupun kerajaan berbangga dengan kadar inflasi yang menurun, ia tidak membawa apa-apa. Makna kerana penurunan kadar inflasi adalah disebabkan oleh permintaan yang lemah dan kuasa beli rakyat yang semakin menurun. Sudah lebih setahun kerajaan Madani memerintah, kehidupan rakyat semakin sukar. Setakat ini, saya tidak nampak Perdana Menteri mampu untuk memberikan penyelesaian yang tuntas kepada permasalahan rakyat yang kian runcing ini. Beliau, Anwar Ibrahim, nampaknya lebih sibuk memastikan musuh-musuh politik ditindas daripada menumpukan kerja kepada usaha menyelesaikan masalah rakyat, katanya, menerusi kenyataan hari ini. Muhyiddin merujuk kepada nilai ringgit jatuh ke peras terendah dalam 26 tahun, iaitu 4.728 berbanding dolar Amerika Syarikat. Pada masa sama, katanya, keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia pada tahun lalu hanya berkembang pada kadar 3.8%, gagal mencapai sasaran 4 hingga 5% seperti diunjurkan sebelum ini. Muhyiddin turut berkata, jumlah dagangan Malaysia juga terus menjunam pada Disember lalu apabila merekodkan kemerosotan untuk bulan ke-10 berturut-turut sejak Mac 2023. Katanya, jumlah dagangan negara pada Disember 2023 menurun 4.3% kepada RM225.1 bilion berbanding RM231 bilion pada tahun sebelumnya. Sementara itu, bermula pada tahun ini, rakyat akan semakin terbeban dengan kenaikan cukai SST dan cukai-cukai baharu seperti cukai barangan bernilai tinggi pada kadar antara 5 hingga 10% dan cukai barangan bernilai rendah yang dijual di atas talian pada kadar 10%. Ini tidak termasuk kenaikan tarif elektrik bermula Januari 2024 dan penarikan balik subsidi pukal yang akan dilaksanakan pada tahun ini. Semua ini pastinya akan memberi kesan langsung kepada peningkatan kos sara hidup rakyat, kata Muhyiddin lagi. Dalam pada itu, ahli Parlimen Pasir Mas Ahmad Fadli Syahari secara sinis mengaitkan tata kelola kerajaan dalam situasi nilai ringgit jatuh. Soal beliau,
Apa sudah jadi dengan tata kelola kerajaan bagi menangani kejatuhan ringgit pada paras terendah iaitu 4.728 berbanding dolar Amerika Syarikat? Apa yang pasti, jika ini berlaku sebelum era kerajaan sekarang, pasti akan bertempik sentro alam mereka yang kononnya pakar pemila ekonomi dan pakar reformasi. Sekarang, tata kelola sudah ke laut. Jangan bimbang katanya, bukan semua rakyat Malaysia bershopping di New York katanya. Ringgit ditutup rendah semalam seiring mata wang negara pesat membangun yang lain. Berikutan pelabur memilih, dolar AS didorong oleh kebimbangan terhadap prospek ekonomi global dan menjelang penerbitan data AS lewat minggu ini yang mungkin mempengaruhi prospek kadar faedah AS. Laporan itu berkata setakat 6 petang, ringgit diniagakan lebih rendah, turun kepada 4.728 berbanding dolar AS daripada paras penutup 4.71 pada Jumaat. Mesyuarat Majlis Pimpinan Tertinggi Sekretariat Kerajaan Perpaduan di sini malam tadi membincangkan perkara berkaitan pemerkasaan ekonomi dan strategi mengurangkan beban kos sara hidup rakyat yang semakin meningkat ketika ini. Ketua Sekretariat Kerajaan Perpaduan Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, mesyuarat yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu dihadiri kepimpinan seluruh 14 parti politik yang membentuk Kerajaan Perpaduan. Katanya turut dibincangkan dalam mesyuarat itu adalah penganjuran konvensyen perpaduan di negeri yang dikuasai parti yang membentuk Kerajaan Madani. Konvensyen perpaduan peringkat negeri itu akan dimulakan di Perak pada Ahad ini, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Ashraf Wajdi yang juga Setiausaha Agung UMNO berkata, antara intipati penting yang dibincangkan dalam mesyuarat itu adalah penganjuran Kongres Ekonomi Bumi Putra. Katanya, Kongres yang diadakan pada 29 Februari 1 dan 2 Mac itu dipengerusikan bersama Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi dan Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli. MARA dan Kementerian Ekonomi diberikan tanggungjawab menjadi sekretariat tetap penganjuran yang akan menyelaras seluruh proses penganjuran, termasuk libat urus yang dijalankan oleh 10 kluster membabitkan pelbagai pihak, termasuk ahli akademik, usahawan NGO, ahli korporat, usahawan muda dan lain-lain katanya.